Apa? Okay, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much sebab saya lagi sudi view video-video saya dekat dalam my YouTube channel ni, dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah yang dekat bawah tu, dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan menonton video saya dekat dalam my YouTube channel ni. Okey, rasanya dah lama saya tak buat reaction dalam bentuk video seperti ini. Selalunya saya akan buat live dekat FB ataupun saya akan buat penulisan. Tapi kali ini isu ni agak special. Okey, dia agak dekat dengan hati saya, bukan dengan diri saya, dekat dengan hati saya. Jadi saya akan buat satu reaction dalam bentuk video. Okey, jadi ini merupakan pandangan peribadi saya saja, tidak ada kena-mengena antara hidup dan mati dengan orang lain. Jadi yang baik tu ambil, yang buruk tu tolak ke tepi. Baik itu datang daripada Allah, buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Okey, so just chill, relax. Okey, saya akan ulas berkenaan dengan isu ini. Isu yang saya nak ulas hari ini adalah berkenaan dengan kisah satu video yang tular dekat dalam kita punya social media beberapa minggu yang lepas kalau tak salah saya. Okey, ada seorang remaja ni dimandikan bak jenazah, okey, oleh kira masjid, okey, oleh orang-orang masjid lah. Dan dia diperlakukan seperti itu. Awalnya diberitakan kerana remaja ini tadi mencuri tambur masjid. Dan secara kalau letakkan diri saya sebagai seorang ibu kan, okay, saya agak ralat bila tengok video tersebut. Okay, malah ada ramai juga netizen yang mengkritik perbuatan yang dilakukan. Tidak kurang juga ada yang menyokong situasi tersebut, perkara tersebut sesuai lah dengan apa yang dia lakukan. Dia curi tambur masjid, jadi nak bagi dia insaf. Tapi sebagai seorang ibu, kalau saya diletak diri saya sebagai seorang ibu, saya agak ralat dengan hal tersebut kerana mereka mengambil tindakan sendiri. Namun yang demikian, saya juga tidak menolak kemungkinan ia dilakukan kerana terlalu emosi ataupun terlalu marah. Bila kita terlalu marah, kita akan mudah untuk melakukan perkara yang di luar jangkauan kita. So mungkin itu yang berlaku kepada jawatan kuasa masjid tu tadilah. Dan mereka merasakan bahawa pada ketika itu tindakan memandikan remaja itu tadi seperti bak jenazah, boleh memberi kesedaran kepada remaja tersebut. So dalam proses benda tu viral, video tu viral, menerima banyak kritikan. Ada juga yang menyokong tindakan memviralkan video tersebut. Tetapi saya secara total, saya tidak menyokong apa yang dilakukan oleh jawatan kuasa masjid dalam hal tersebut. Dan yang paling penting sekali, yang paling salah adalah merekod dan memviralkan video tersebut. Itu satu benda yang tidak wajar untuk dilakukan oleh mana-mana pihak sebenarnya. Bila seseorang tu rekod apa yang berlaku dan menyebarkannya kepada umum. So kalau saya nak komen berkenaan dengan isu ini tadi. Benda pertama yang kita tengok adalah video tersebut. So reaksi netizen apabila video itu tersebar, dia banyak reaksi lah. Macam saya cakap tadi, ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tapi apabila remaja ini tadi dibawa ke muka pengadilan, dilaporkan kepada pihak polis dan dibawa ke mahkamah, satu statement yang keluar daripada remaja ini tadi menyatakan dia mencuri tabung masjid disebabkan oleh dia nak kehidupan dia susah, datuk dia sakit, dia nak beli ubat untuk datuk dia. Jadi bertambahlah rasa simpati masyarakat kepada remaja ini tadi. Jadi mintalah remaja ini dilepaskan. Dia dalam kesusahan dan ramai yang bekerjasama nak bayar denda remaja ini tadi. Untuk makluman, bagi yang tak tahu, remaja ini tadi dikenakan tindakan penjara selama 10 hari dan kemudian denda sebanyak RM4,000. Dan pada ketika itu, bila mendengar berkenaan dengan alasan yang diberi oleh remaja itu tadi dalam merayu, apabila dia dikenakan penjara 10 hari dan denda RM4,000 ini tadi, kerana dia mencuri itu sebabkan dia nak beli ubat datuk dia. Saya masih dalam keadaan saya tahan dulu daripada komen berkenaan dengan isu ini kerana saya nak lihat daripada segala aspek.
Okey. Dan kemudian tular pula, okey, kerana kecaman ni daripada orang awam, okey, masyarakat, netizen kita lah. Okey, akhirnya Tok Imam yang ada dalam video tersebut dia telah meletakkan jawatan, tapi tak pastilah disebabkan oleh kecaman netizen ataupun memang atas inisiatif dia sendiri dia meletakkan jawatan. So banyaklah tomahan kepada Pak Imam ni tadi dan jawatan kuasa masjid. Okey, kritikan-kritikan yang mereka dapat. Kemudian tular beberapa berita ataupun komen ni daripada orang kampung. Okey, menyatakan remaja ini tadi adalah seorang penagih dadah dan kemudian dia menggunakan duit yang dicuri bukan hanya dekat masjid tersebut tapi dekat tempat-tempat lain untuk berjudi. Okey, judi online. Tapi tak pasti kesahihan bagaimana betul atau tidak benda itu terjadilah. Dan apabila benda itu tersebar, masih lagi orang tak boleh nak percaya tentang apa yang diperkatakan oleh orang kampung. Sebab kata orang kan kadang kita tak boleh nak percaya sangat. Tetapi apabila keluar statement ni daripada datuk kepada remaja itu sendiri, menyatakan bahawa remaja ini dia tak tahan menjaga remaja ini tadilah sebab sangat-sangat nakal. Dan dia yang meminta pihak masjid untuk mereport budak ni tadi atau remaja ni tadi ke pihak polis dan diambil tindakan. Okey, mungkin itu ada satu cara atau pengajaran untuk cucu dia tadilah, okey, supaya dia boleh berubah menjadi orang yang lebih baik. So masa dalam keadaan tersebut kita pun rasa terkejut. Saya pun rasa terkejut dengan statement yang dikeluarkan oleh datuk dia sendiri, datuk remaja ni tadi. So banyak pengajaran sebenarnya yang kita dapat dan kita perolehi daripada kes ini tadi. So bila dah habis perbicaraan, dia dibawa ke Mahkamah Tinggi, okey, sebab dia kenakan rayuan kan. Sebab lepas tu dia terus jam pergi ke Mahkamah Tinggi untuk merayu supaya dia tak dikenakan penjara 10 hari dan denda sebanyak RM4,000. Okey, sebab dia remaja yang masih baru 19 tahun. Okey, jadi dibawa ke Mahkamah Tinggi untuk proses rayuan dan alhamdulillah, okey, remaja ini tadi dilepaskan ataupun hukuman yang dikenakan ke atas remaja ini tadi ditarik semula dan digantikan dengan 120 jam kerja-kerja masyarakat, kerja-kerja yang Allahu Akbar, saya lupa istilah dia. Okey, dia dikenakan sebanyak 120 jam, okey, sepanjang 6 bulan tu tadilah. Okey, dia bukan di penjara, bukan juga didenda lah, okey. Jadi hukuman ke atas remaja ini ditarik semula. So apa pengajaran di sebalik apa yang kita perlihat daripada cerita ini tadi atau perlihat daripada situasi yang berlaku? Benda pertama yang kita kena pandang, okey, kadang-kadang, okey, dalam kehidupan kita ni saya selalu bahagikan individu ataupun manusia dalam dunia ini terbahagi kepada dua. Ada orang yang buat jahat, dia buat jahat banyak, besar kejahatan yang dia buat. Ada kejahatan besar, ada kejahatan kecil, tapi setiap kali dia buat jahat, setiap kali tu dia lepas. Okey, saya ulang kembali. Ada orang dekat dalam dunia ini, dia buat jahat besar, dia buat jahat kecil, dia aniaya orang, dia zalimi orang, tapi setiap kali dia buat perkara tersebut dia pasti lepas. Dan ada orang menyatakan orang seperti ini bertuah, tapi jaga-jaga, boleh jadi itu adalah salah satu dari tanda daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang yang dibuat salah kecil, salah yang sangat kecil. Ada yang dia setiap kali dia buat salah, setiap kali itu dia terkena. Setiap kali dia buat salah, mesti dia akan kena hukuman. Kadang-kadang kita rasa macam, apa hal kasih kena ke aku je kan? Apa hal kasih kena ke aku je? Tapi kita jangan lupa, okay, jangan bersedih, kerana mungkin itu salah satu daripada tanda yang Allah sayangkan kita. Sebab Allah tak nak kita lalai dan terus jauh daripada landasan dia. Kalau kita tengok balik situasi pada remaja ini tadi, kita tak tahu bagaimana remaja ini akan berakhir. Maksudnya bagaimana kehidupan dia selepas daripada cubaan dan dugaan yang dihadapi sekarang. Boleh jadi dia berubah, boleh jadi dia bertaubat, atau boleh jadi dia stick dengan keadaan yang sama. Kita tak tahu. Tapi yang kita boleh
kan kita boleh ambil pengajaran dekat sini kan, bahawa setiap anak Adam itu, setiap cucu cicit Nabi Adam itu buat khilaf. Tapi yang membezakan kita dengan syaitan adalah manusia ini tadi, dia akan mengakui atau mengiktiraf kekhilafan yang dia buat, kesalahan yang dia buat, dia iktiraf. Maksud iktiraf ni, dia mengaku apabila dia buat salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syaitan pula, dia tak mengaku, dia tak establish yang kesilapan yang dia buat tadi. So itu beza kita dengan syaitan. Jadi sebagai manusia, membuat kesilapan itu ada satu benda yang biasa dalam kehidupan kita. Kalau tak buat silap, bukan manusia namanya, itu malaikat, sempurna, perfect. Tapi manusia ini penuh dengan kelemahan dan kesilapan yang dilakukan. Dan apabila kita buat silap, kita bertaubat. So harap anda boleh dapat pengajaran daripada apa yang saya perkatakan dekat sini. Ambil yang baik, buang yang buruk. Tak setuju tak apa, it's okay, saya angkat tangan, saya berlepas tangan dekat situ. Dan saya biarkan anda untuk buat persepsi anda masing-masing tentang apa yang saya perkatakan. So ambil pengajaran daripada apa yang berlaku pada kehidupan orang lain. So I think that's all for me. Thank you very much for watching and have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.